Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera murid-murid yang saya kasihi sekalian. Untuk hari ini anda bersama dengan saya Cikgu Zazul Nizam bin Zakaria bagi sama-sama mengikuti kelas sains bagi minggu pertama PDPR kita pada minggu ini. Baik, bagi minggu ini cikgu akan mengajar kamu berkaitan dengan topik kemahiran saintifik. Murid-murid semua sila lihat daripada paparan yang ditunjukkan dari skrin, dan topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kemahiran memerhati. Okey, saya harap awak nanti bersedia dengan buku latihan. Selepas menonton video ini, ulangi semula video ini dengan menyalin semua nota yang telah diberikan bermula daripada bahagian yang tertera pada skrin kamu. Okey, ingin cikgu terangkan dahulu maksud memerhati. Memerhati adalah merupakan kemahiran proses sains yang pertama daripada 12 kemahiran proses sains yang kamu pelajari. Okey, dalam kemahiran memerhati, kamu kena mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan memerhati. Baik, kita lihat di paparan skrin. Kita dapati bahawa kemahiran memerhati bermaksud proses mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena yang berlaku dengan menggunakan deria. Okey, kita lihat di sini. Apakah deria yang terlibat? Antaranya ialah penglihatan. Kita dapat lihat bahawa buah durian itu isinya berwarna kuning. Okay. So, berdasarkan soalan, apakah yang dapat kamu perhatikan pada warna durian itu? Sama seperti macam soalannya cikgu terangkan tadi. Okay. So, jawapannya ialah isi buah durian berwarna kuning. Seterusnya, apabila pelajar ingin membuat pemerhatian atau memerhati, ada 5 deria yang digunakan. Okey, 5 deria yang digunakan melibatkan aktiviti ataupun seperti berikut. Situasi dengan menggunakan penglihatan. Murid-murid yang saya hormati sekalian, apakah organ yang kita gunakan untuk memerhati? Yes, so jawapannya ialah mata. Okay, yang kedua ialah deria bau. Okay, kalau deria bau sudah tentu kita akan menggunakan hidung. Ketiga, sentuhan. Okay, deria sentuhan selalu kita gunakan untuk menyentuh sesuatu permukaan. Contoh, ini kata buku teks kamu menyentuh permukaannya, kita dapati permukaannya licin. Kemudian cikgu ambil satu contoh lagi. So, atas permukaan air minuman ini, botol air minuman ini sedikit kasar. Jadi kita dapat lihat bahawa dengan menggunakan sentuh ataupun kulit kita, kita dapat membuat pemerhatian. Keempat, melalui pendengaran. Pendengaran maksudnya kita boleh membuat pemerhatian berkaitan dengan bunyi. Bunyi yang kuat, bunyi yang perlahan dan sebagainya. Okey, seterusnya, yang kelima adalah rasa. Kita menggunakan lidah untuk menguji atau membuat pemerhatian berkaitan dengan rasa. Okey, so seterusnya, ini adalah 5 deria yang sepatutnya kamu kena ketahui dalam membuat kemahiran memerhati. Okey, murid-murid, cikgu ambil pemerhatian penglihatan yang pertama tadi. Okey, apabila kamu membuat pemerhatian menggunakan mata, melihat situasi berkaitan dengan warna, saiz, bentuk, kelajuan, ketinggian dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan mata kita, kita namakan sebagai penglihatan. Contoh, berdasarkan soalan berkaitan dengan warna. Okey, cuba perhatikan soalan yang diberikan. Apakah yang dapat diperhatikan pada warna baju itu? Okey. Siapa boleh bantu cikgu untuk menjawab soalan? Saya rasa ramai dalam kelas. Kalau kelas ini rakaman untuk tahun 5 beta dan juga 4 gamma, boleh menjawab soalan ini dengan teliti. Okey, agak-agaknya apa jawapan yang boleh diberikan? Saya ada ramai pelajar dalam kelas gamma seperti siapa? Iskandar Zukhairi, Muhammad Daniel, Nurul Nelisha, dan Nur Saidatul Nasuha. Boleh cuba untuk menjawab soalan.
Okey, apakah soalan? Apakah jawapan bagi soalan yang cikgu berikan? Apakah yang dapat diperhatikan pada warna baju itu? Jadi jawapannya, baju itu berwarna warna apa? Okey, so jawapannya ialah baju itu berwarna hijau. Pandai. Okey, so seterusnya kita masih lagi membuat pemerhatian menggunakan penglihatan, tetapi dilihat ataupun kita melihat dari aspek bentuk. Okey, contoh, apakah yang dapat diperhatikan pada bentuk objek di bawah? Yes, itu adalah berkaitan dengan sebiji bola. Apakah bentuknya? Siapa boleh bantu cikgu untuk menjawab soalan? Okey, cikgu beri masa pada kamu untuk melihat ataupun berfikir. Okey, so jawapannya ialah bola berbentuk sfera. Sfera tu adalah satu bentuk bagi 3D ya. Jadi ini adalah bola berbentuk sfera. Okey, next, masih lagi dalam penglihatan. So, yang ketiga kita nak uji berkaitan dengan ketinggian. Berdasarkan soalan, apakah pemerhatian yang dapat dibuat terhadap pokok tersebut? Ini ada pokok K dan pokok L. Kalau dua, kita mesti bandingkan. Kalau bandingkan, kita dapati apa? Pokok K ni apa? Manakala pokok L ni apa? Jawapannya ialah pokok K lebih rendah berbanding pokok L. Atau kita juga boleh terima pokok K lebih rendah berbanding pokok L. Sekarang cikgu nak ambil pokok L sebagai pemula. Jadi jawapannya ialah pokok L lebih tinggi berbanding pokok A. Okey, murid-murid, ini adalah contoh keempat. Kita juga melihat dari aspek berikut, dari segi ketinggian. Saya tahu dalam kelas 4 Gamma ada pelajar bernama Daniel, ada pelajar bernama Ikhwan. Jadi, apakah pemerhatian yang dapat dibuat terhadap dua orang murid kelas 4 Gamma tersebut? Jawapannya ialah Ikhwan lebih tinggi berbanding Daniel atau Daniel lebih rendah daripada Ikhwan. Okey, kamu baru saja membuat pemerhatian dalam bentuk bandingan. Seterusnya, siapa pernah makan ataupun pernah minum jus lemon? Jadi, Alicia merasa lemon yang ditunjukkan pada rajah di bawah. Kalau kita rasa, dah tentu kita menggunakan lidah. Murid-murid, apakah pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan rajah tersebut? Ya, cuba fikirkan. Okey, jawapannya ialah lemon berasa masam. Lemon berasa masam. Seterusnya, okey, cikgu saja tunjuk je bahagian makanan sebab saya tahu kamu mesti suka tentang makanan. Okey, kicap dan juga kek. Kita nak lihat juga dari segi rasa. Okey, Muaz menjalankan penyiasatan dengan merasa makanan di bawah dengan lidah. Apakah yang dapat diperhatikan? Okey, kalau kita rasa kicap dekat lidah, apa yang dapat kita perhatikan? Kalau kita rasa kek dekat lidah, macam mana akan membuat pemerhatian terhadap kedua-dua situasi tersebut? Jawapannya ialah kicap berasa masin manakala kek berasa manis. Kita lihat aktiviti berikut juga melalui pemerhatian yang ketujuh berkaitan dengan sentuhan. Kastrina menyentuh permukaan buah-buahan di bawah menggunakan tangannya. Jadi kita guna tangan, kita membuat pemerhatian dengan menggunakan sentuhan. Apakah pemerhatian yang dapat dibuat olehnya? Siapa berani sentuh durian? Jadi kita dapati bahawa permukaan durian tajam ataupun kasar, manakala apple permukaannya licin. Jadi kita dapati bahawa durian mempunyai duri tajam, manakala apple berasa licin apabila disentuh. Okey, so itu ialah pemerhatian yang ketujuh. Okey, siapa pernah menggunakan loceng? Ataupun ini adalah salah satu cara kita menggunakan atau menguji berkaitan dengan deria pendengaran kita. Okey, berdasarkan soalan dari contoh 8, Syahid mengetuk loceng di bawah dengan menggunakan erut besi. Nyatakan pemerhatian tentang bunyi yang dihasilkan.
Jadi kita dapati bahawa yang besar tentulah bunyinya kuat, manakala yang kecil bunyinya sedikit perlahan. Kita dapati jawapannya adalah bunyi loceng A lebih kuat berbanding bunyi loceng B. Baiklah murid-murid, setelah kamu melihat daripada penerangan cikgu, saya harap kamu dapat menulis semua perkara yang kita bincangkan tadi di dalam buku latihan kita. Pastikan awak menulis di dalam buku latihan, insya-Allah. Mungkin satu masa nanti selepas habis PKP, kita boleh menyemak buku ini di sekolah. Okey, tugasan kamu ialah salin semula perbincangan topik kita pada pagi ini bermula dengan kemahiran proses sains memerhati. Biar cikgu tunjukkan semula ya. Bermula daripada bahagian ini sehinggalah ke muka surat loceng tadi. Okey. Ini adalah dalam bentuk video. Jadi, jika kamu lambat untuk menyalin, kalau kamu tertinggal untuk menyalin, pastikan awak ulang semula ataupun kamu boleh tekan pause untuk memberhentikan sementara kamu menyalin jawapan. Okey? Baik. Saya harap penerangan saya jelas dan kamu dapat mempelajari mata pelajaran sains pada pagi ini. Selamat belajar, cikgu ucapkan. InsyaAllah, kita akan berjumpa pada sesi pembelajaran yang lain. Selamat belajar daripada cikgu dan saya harap awak masih kekal di rumah, jaga kesihatan, amalkan keadaan ataupun situasi SOP yang baik semasa kamu berada di rumah ataupun kamu keluar dari rumah kamu. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.